berkongsi maklumat tentang apa yang disebut sebagai firaq Islamiah ataupun kelompok-kelompok di dalam Islam. Saya yakin tuan-tuan, puan-puan mampu untuk sama-sama kita berbincang, walaupun tajuk ni selalunya dibincang di universiti. Oleh kerana saya berada di Masjid Bandar Universiti, kiranya orang cerdik-cerdik lah. Selalunya saya mengajar kampung je. Ustaz Izzuddin tahulah kan? Masjid-masjid kampung, surau-surau kampung. Kali ini Masjid Bandar Universiti kan? Jadi saya rasa yakin insya-Allah kita semua mampu untuk menyerap maklumat perbahasan tentang apa yang disebut sebagai firaq Islamiah, kelompok-kelompok di dalam Islam. Kerana ilmu ini penting, ilmu ini penting diketahui walaupun tidak secara mendalam. Memang kita ni sebagai orang awam tidaklah perlu mengetahui sebagaimana para ulama mengetahui isu-isu tersebut secara mendalam. Jadi cukup sekadar kita mengetahui secara umum untuk kita mengambil iktibar, panduan agar kita tidak terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar ataupun yang digelar sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan saya yakin tajuk akidah ahli sunnah wal jamaah di masjid ni mesti ada guru yang mengajarnya. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, berkenaan dengan tajuk ini saya memilih sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Said bin Ibrahim, iaitu bekas mufti Sabah. Tak salah saya sudah pun meninggal dunia. Kitabnya sangat baik, iaitulah Perbandingan Akidah dan Fahaman Umat Islam, yang mana di dalamnya dibincangkan kumpulan-kumpulan Islam yang wujud di dalam kalangan umat Islam. Sebagai contoh, sebagai contoh seperti Syiah, seperti Mu'tazilah, Murji'ah dan pelbagai lagi, yang mana perbincangan tentang kelompok-kelompok umat Islam yang wujud di dalam kalangan umat Islam ini sudah pun dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebut yang sabda baginda, tafarraqatil yahudu ala 71 firqatan wan nasara misla dhalik wa taftariqu ummati ala 73 firqah, rawahu Tirmizi. Yang bermaksud orang-orang Yahudi telah berfirqah ataupun berpecah sebanyak 71 firqah, yakni golongan, dan orang-orang Nasara, Kristian pula berpecah sebanyak itu juga, ataupun dalam riwayat yang lain sebanyak 70. 70, Yahudi 70, 71, kaum Kristian 72 dalam riwayat yang lain. Dan umatku akan berpecah sebanyak 73 puak. Daripada perbahasan ini ataupun hadis ini, para ulama membincangkan apakah yang dimaksudkan ataupun siapakah yang dimaksudkan dengan 73 puak yang berpecah dalam kalangan umat Islam. Di dalam sebuah hadis yang lain, dalam menjelaskan perkara yang sama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannah wa 72 fil nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah, rawahu Tabrani. Demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, akan berfirqah atau berpecah umatku sebanyak 73 puak. 73 puak, satu kelompok yang banyak.
satu puak masuk ke dalam syurga, satu kelompok saja yang disebut sebagai firqah najiyah, kelompok yang masuk ke dalam syurga, dan 72 kelompok akan masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, siapakah yang masuk ke dalam syurga itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, firqah yang masuk ke dalam syurga itu adalah firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis yang berkaitan dengan kelompok yang berpecah dalam kalangan umat Islam ni banyak, tetapi semuanya menjurus kepada 73 puak, satu puak saja yang, ataupun satu kelompok saja yang dikatakan sebagai firqah najiyah. Oleh yang demikian, para ulama sejak daripada dahulu membincangkan hadis ini. Siapakah yang termasuk dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, dan siapa pula kelompok yang dikatakan 72 puak yang tidak tergolong di kalangan mereka yang masuk ke dalam syurga. Jadi dengan sebab hadis ini dan perbincangan para ulama, kita mengambil faham bahawa perkara ini penting untuk kita ketahui, khususnya pada era sekarang ini. Kita melihat umat Islam khasnya di Malaysia diserang dengan pelbagai bentuk firqah ataupun pemikiran yang meresap masuk di dalam kalangan umat Islam. Malah pengarang ini ada mengatakan perkara ini memang sudah menjadi suatu kenyataan yang tidak boleh dibantah dan ditolak, iaitu firqah-firqah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Najariyah, Musyabbihah dan selainnya. Kesemuanya firqah tersebut berlainan fahaman dan akidah mereka. Dan dalam kalangan firqah-firqah ini meresap masuk di kalangan kita umat Islam di Malaysia. Kalau dahulu kita jarang ataupun kita mendengar sayup-sayup saja adanya kelompok Syiah di dalam masyarakat kita, hari ini mereka sudah menyatakan, menjelaskan diri mereka. Sebab Syiah ni, kita akan bincang firqah Syiah ni bagaimana mereka ni meresap masuk secara sembunyi-sembunyi masuk dalam kalangan masyarakat. Itu belum lagi firqah-firqah yang lain ataupun kelompok-kelompok yang lain. Dan di dalam kelompok yang banyak ni, firqah Syiah, kelompok Syiah, Khawarij dan sebagainya, Syiah merupakan satu kelompok yang klasik. Dia telah wujud begitu lama dan masih lagi kekal hingga hari ini. Manakala kelompok-kelompok yang lain seperti Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan sebagainya, itu sudah pun hilang ataupun telah pun luput daripada pemikiran umat Islam. Hanya sedikit pemikiran-pemikiran mereka yang masuk di dalam pemikiran umat Islam. Sebagai contoh, kita selalu menyebut firqah Mu'tazilah ini sekarang ni sebagai kelompok liberal. Adakah benar pandangan tersebut? Jadi kita akan bincangkan. Kemudian Khawarij yang dahulunya muncul di zaman Sayyidina Ali atau sebelum daripada itu sudah pun hilang pengaruh mereka, kini muncul yang disebut sebagai Khawarij moden. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan Khawarij moden? Siapakah yang dimaksud dengan Mu'tazilah yang dikatakan Mu'tazilah moden? Adakah dia wujud lagi? Dan kelompok-kelompok yang lain, adakah mereka masih lagi bernyawa di dalam kalangan umat Islam? Jadi tuan-tuan yang hormati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba untuk masuk ke dalam perbahasan sedikit demi sedikit. Walaupun kita ni tidaklah kita akan bincang secara satu persatu, tetapi insya-Allah kita akan ambil poin-poin yang utama. Kalau kita nak bincang satu persatu terlalu banyak. Kelompok Syiah saja dia berpecah kepada beberapa puak, kan? Jadi kita bincang kelompok yang berpengaruh
yang menyerap masuk di dalam kalangan umat Islam di Malaysia sahaja. Adapun kelompok-kelompok yang lain kita tidak akan bincang secara terperinci. Baik. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah." Ya, umat Islam akan berpecah kepada 73 puak. Siapakah yang dimaksudkan dengan umat Islam? Satu perbahasan yang dibincangkan oleh para ulama sejak daripada dahulu lagi. Antara ulama yang membincangkan ialah seperti Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, ya. Dia menyatakan secara terperinci di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, ya, perbezaan, perbandingan di antara kelompok-kelompok umat Islam. Jadi di situ dia bincangkan siapakah yang dimaksudkan dengan umat Islam. Ulama berbeza pandangan, ya, dalam menyatakan siapakah yang dikatakan umat Islam. Sebagai contoh, ada yang menyatakan umat Islam itu ialah sesiapa sahaja yang mengakui akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengakui apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu benar, ya, maka ia tergolong daripada kalangan umat Islam. Walau bagaimanapun pandangan ini dipertikai, ya, oleh segelintir ulama. Adakah dengan kita memperakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan apa yang dibawa itu benar, sudah memadai dia dianggap sebagai umat Islam? Jadi ulama ada yang bincang. Antaranya Abdul Qadir Al-Baghdadi, dia kata tak, pandangan itu tidak begitu tepat. Dia kata memanglah untuk menjadi kita sebagai umat Islam, kita mesti la ilaha illallah dan mengucap syahadah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi di sana ada dalam kalangan kaum Yahudi, kelompok Yahudi yang memperakui Nabi Muhammad ini benar, ya. Dia kata Nabi Muhammad benar. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga benar. Tetapi dia kata, ini kelompok daripada kalangan Yahudi, orang Yahudi. Secara umumnya Yahudi tak terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kelompok di dalam kalangan mereka, ya, yang mengatakan ya Muhammad ini benar, apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Tetapi dia kata kenabian Nabi Muhammad hanya khusus kepada orang Arab saja. Kami Bani Israel, kami orang Yahudi tak tergolong dalam kalangan orang yang perlu untuk memperakui Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah, Nabi akhir zaman, dan apa yang dibawa oleh baginda itu benar. Ini yang disebut oleh satu kelompok di dalam kalangan orang Yahudi. Maka dengan sebab itu, pandangan yang pertama mengatakan sesiapa sahaja yang memperakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman ataupun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, maka belum tentu lagi. Kalau sekiranya dia mengakui benar tetapi khas kepada orang Arab, maka ia tidak dianggap sebagai orang Islam. Sebab pernah saya ditanya, dia kata, Ustaz, kalau orang Yahudi dia mengamalkan ajaran Yahudinya secara benar, ya, asalnya ikut agama Yahudi betul yang dibawa oleh Nabi Musa AS, adakah dia diterima oleh Allah sebagai agama yang benar? Ini satu persoalan. Kita jawab tak, ya. Islam datang untuk menasahkan, membatalkan agama-agama samawi yang sebelum daripada itu, Yahudi dan juga Nasrani. Mereka mesti mengiktiraf, mengakui kenabian Nabi Muhammad dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat. Barulah dianggap sebagai umat Islam. Kalau sekadar memperakui, belum tentu. Pernah ada seorang orientalis barat, ya. Beliau ni seorang padri Kristian. Tuan-tuan tahu orientalis. Orientalis ni sarjana
para ilmuwan barat yang mengkaji tentang ketimuran berkaitan dengan agama, ya, budaya, bahasa dan sebagainya. Penumpuan khusus mereka berikan kepada ajaran Islam. Seorang daripada orientalis barat, yang dikenal orientalis ni, pengkaji barat ni, ya, yang bernama Asin Palacios. Beliau ni padri Kristian. Dalam waktu yang sama ia juga sebagai orientalis, pengkaji. Dia memperakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, dan Al-Quran itu benar. Malah bukan sahaja ia membenarkan, dia malah mempertahankan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap dalam keadaan Kristian. Dia tetap dengan kekristianannya. Beliau mati dalam keadaan dunia barat mengecam dia. Sebab pelik seorang padri mempertahankan kebenaran Nabi tetapi dia tak masuk Islam. Jadi kalau kita mengatakan bahawa sesiapa yang membenarkan Rasulullah, siapa yang mengatakan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, tetapi ya, dalam waktu yang sama tidak mengatakan bahawa Islam itu, ajaran dibawa oleh Nabi itu khas kepada orang Arab, ya, maka ia tidak diterima keislamannya. Kalau dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, ya, dan memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi sebagaimana Asin Palacios tadi, maka dia tidak dianggap sebagai Islam kerana dia tidak mengucap syahadah dan meninggalkan agama yang asal, menganut agama Islam. Jadi siapakah yang dikatakan dengan umat Islam? Ya. Para ulama sebagaimana saya katakan tadi, mereka berbeza pandangan. Ada, ya, pandangan yang paling diterima, ya, ialah mereka, sesiapa sahaja yang mengucap syahadah la ilaha illallah, ya, dan mereka ini mengatakan ataupun menyebut bahawa, menerima bahawa kiblat itu sebagai, Kaabah itu sebagai kiblat umat Islam dan mengerjakan solat dan sebagainya, maka itu dianggap sebagai Islam. Walaupun mungkin dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya tidak menjurus kepada keislaman yang sebenar, tetapi dia memperakui, mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia dianggap sebagai ahli kiblat, maka dia dianggap sebagai umat Islam. Ya. Habis itu bagaimana pula dalam kalangan umat Islam adanya kelompok-kelompok seperti apa nama, ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah pula terpecah pula, ada kelompok yang dikatakan Asy'ariyah, ada yang dikatakan Maturidiyah, ada yang dikatakan ahli hadis, ya, dan ada juga Syiah, ada juga Mu'tazilah. Bagaimana? Adakah mereka ni tergolong daripada kalangan umat Islam? Jadi kalau kita melihat kepada takrifan yang diberikan oleh para ulama, ya, mereka tetap dianggap sebagai umat Islam. Cuma ada berlaku penyelewengan, ya, ada berlaku penyelewengan dalam i'tiqad dan pemikiran mereka. Maka kita kena tahu untuk menyelamatkan diri kita daripada terjerumus di dalam kelompok-kelompok yang dianggap menyeleweng, ya, walaupun Islam tapi menyeleweng, ya, maka kita kena tahu apakah bentuk-bentuk ciri-ciri penyelewengan tersebut. Sebab sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kelompok-kelompok ini sedang menyerap masuk ke dalam umat Islam. Lama dah masuk, cuba masuk, khasnya Syiah, tetapi sekarang ni lebih giat lagi, lebih giat lagi. Jadi kita kena tahu. Seorang kawan saya mensyarah di UKM, dia menyatakan, dia kata pak saudara dia, adik-beradik dia, ada yang sekarang ni sudah pun baru lagi, ya, dah menganut ajaran Syiah. Sebagai contoh, di UKM Bangi, ya, Bangi.
Bangi ni bandar universiti juga, kan? Seri Iskandar ni bandar universiti juga. Dia jadi memang di kawasan-kawasan universiti orang cerdik-cerdik ni, dia terdedah dengan pemikiran-pemikiran ni. Baik, jadi dengan sebab itu kita cuba bincang, ya, untuk kita kenal pasti manakah kelompok-kelompok yang mengancam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita selalu dengar dalam khutbah, ya, minta supaya umat Islam supaya berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, supaya berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan masuk satu persatu, dan di dalam kitab ini, ya, beliau ataupun pengarang dia akan menyentuh kelompok yang pertama, iaitulah kelompok Syiah. Mungkin kerana kelompok itu muncul dahulu, ya, muncul dahulu, dan kelompok itu mempunyai pengaruh yang besar dalam kalangan umat Islam. Dia ada negaranya itu pun kuat. Dia menyebarkan fahaman-fahamannya di serata dunia, termasuklah di negara kita. Setengah orang, setengah ustaz dia tak apa nak berani bincang hal ini, sebab ada ancaman-ancamannya. Saya pun kalau diancam tukar tajuk, kan, tak pasal-pasal nanti kan, memang ada diancam, ya. Siapa yang membincangkan perkara ini, walau bagaimanapun kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk membincangkan perkara ini, sebab demi untuk menjaga akidah dan juga i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Baik, kalau mengikut pandangan Syekh ataupun Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, dia lebih detail lagi. Dia kata umat Islam ni tak semestinya, dia kata, ya, tak semestinya hanya mereka yang mengaku syahadah sahaja dan mereka ni menjadi ahli qiblat. Ahli qiblat ni maknanya dia sembahyang ke Mekah, menghadap ke kiblat lah. Kalau menghadap ke tempat lain, maka dia tidak anggap sebagai Islam. Jadi Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi, Qahir Al-Baghdadi, dia lebih detail lagi. Dia kata apa? Umat Islam mestilah memperakui akan bahawasanya alam ini baharu. Alam ini diciptakan oleh Allah. Kemudian mengatakan bahawa sifat-sifat Allah itu satu yang sabit, qidam, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hadis. Maknanya kena memperakui sifat-sifat tersebut, dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hikmah kenapa Allah menjadikan sesuatu, dan hendaklah dia menafikan tashbih, maknanya Allah ni menyerupai dengan sesuatu, dan mesti memperakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya diutuskan kepada kafatan lil alamin, maknanya seluruh alam. Maknanya kenabian Rasulullah SAW bukan hanya sekadar kepada orang Arab semata-mata, tetapi untuk seluruh umat. Itu mesti diperakui, ya, dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi. Sebab kalau kita buat perbandingan di antara Islam dan agama-agama samawi, kalau disebut agama samawi, kita kena faham ada 3 yang dikatakan agama samawi, iaitulah Yahudi, Nasrani, Kristian dan juga Islam. Ini 3 agama samawi. Kerana apa disebut agama samawi? Maksud agama samawi agama langit, ya. Agama langit maknanya agama ni diturunkan oleh Allah, ya, melalui perantaraan para nabi yang diberikan wahyu. Agama lain tak ada wahyu, ya. Hanya Islam, Yahudi dan juga Nasrani yang ada wahyu. Islam dengan Al-Qurannya, Yahudi dengan Tauratnya,
Nasrani dengan Injilnya. Taurat dan Injil hari ini digabungkan, itu jadi Bible. Ya, tuan-tuan baca tu Bible tu, itu gabungan Taurat dan juga Injil. Taurat ni disebut sebagai Old Testament, perjanjian lama. Injil disebut sebagai New Testament, perjanjian baru. Al-Quran Last Testament, perjanjian terakhir. Ya, itu yang dikatakan agama samawi. Dengan sebab itu, ya, ajaran Islam dan juga ajaran Yahudi dan juga Nasrani ada persamaan. Mereka memperakui, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dengan Allah. Mereka beriman dengan para malaikat. Kita pun beriman dengan malaikat. Mereka beriman dengan para nabi. Mereka memperakui nabi. Malah Nabi Ibrahim itu sendiri dianggap sebagai Abul Anbiya, kan, bapa kepada seluruh nabi. Kita memperakui, mereka pun memperakui kiamat, ya, syurga, neraka, kita sama. Apa yang menyebabkan perbezaan? Mereka tidak menerima kenabian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi masalah. Apabila mereka menolak kenabian Rasulullah, maka keislaman mereka tidak diterima. Ya, keislaman mereka tidak diterima. Sementara itu, Taurat dan Injil sudah pun berlakunya penyelewengan dan perubahan hasil daripada tangan-tangan mereka sendiri. Hingga sekarang, Injil ataupun Bible tu berlaku perubahan dan pengolahan mengikut zaman. Saya pernah terbaca satu Injil, satu Bible lah, ya, versi baru. Dalam mukadimah dia disebut, dia kata di dalam Bible ini, ya, dia kata editor tu kata kita mengubah beberapa kalimah di dalam Bible versi ini kerana mengambil kira perkataan itu sukar difahami oleh orang sekarang, maka kita ubah. Tengok, ini yang dikatakan oleh Allah, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka mengolah dengan tangan-tangan mereka daripada tempat asal, apa nama, Injil dan juga Taurat, sebab ataupun kita kata sekarang ni sebagai Bible. Adapun Al-Quran tidak, ya. Al-Quran terpelihara. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah memberikan satu janji, inna, ya, taukid, penegasan, nahnu nazzalna zikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu, tegaskan lagi, lahafizun, kamilah yang memelihara Al-Quran. Dengan sebab itu, alhamdulillah, ya, sejak turunnya Al-Quran sehingga hari ini tidak berlaku penyelewengan. Walaupun ada dakwaan-dakwaan, ya, khasnya daripada beberapa kelompok Syiah yang mengatakan Al-Quran hari ini ada diselewengkan, bukan Al-Quran yang benar, tetapi pandangan-pandangan tersebut ditolak. Dengan sebab itu kita berbeza pandangan. Kita susah nak bersama dengan kelompok Syiah. Dengan sebab apa? Antaranya, mereka memperakui bahawa berlakunya penyelewengan Al-Quran. Kita macam mana nak kata Al-Quran itu diseleweng? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah memperakui akan bahawa Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari kiamat. InsyaAllah kita akan tengok beberapa perbezaan dan juga khilaf kita dengan kelompok Syiah yang tak boleh sama sekali untuk dikompromi. Ada benda yang boleh kita pejam mata lebih kurang, walaupun khilaf tu agak menyakitkan lah, ataupun agak menjolok mata, tetapi itu dianggap, setengah ulama mengatakan itu masalah khilaf fiqh. Tetapi ada di sana khilaf yang usul, asas berkaitan dengan akidah yang tak boleh kita nak bersama. Ya, nanti kita akan cerita juga bagaimana para ulama di Azhar Mesir telah cuba, ya, untuk meminta mereka mengubah, ya, perkara-perkara yang
asas ini supaya seiring kita umat Islam, supaya tak bergaduh. Mula mereka ikut, lepas tu mereka tarik balik. Tak boleh untuk mengikut apa yang telah pun mereka sepakati, insya-Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah. Jadi menyambung kembali apa yang dimaksudkan oleh Al-Baghdadi, ya, tentang siapakah umat Islam, ya. Dia kata mestilah membenarkan apa yang telah diperakui oleh syariat Islam. Bi anna kullu ma jaa bihi haq, apa yang didatangkan oleh syariat Islam itu ada benar. Bahawasanya Al-Quran itu sebagai sumber kepada hukum-hukum syariah, dan bahawa Kaabah itu adalah kiblat umat Islam untuk menunaikan solat, dan apa sahaja wa kullu man aqara bidzalik kulluhu, dan apa sahaja yang ataupun sesiapa sahaja yang memperakui perkara tersebut, ya, dan tidak melakukan perkara bid'ah yang boleh membawa kepada kekufuran, maka fahuwa sunni muwahhid, maka ia dianggap sebagai ahli sunnah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan apa yang disebut sebagai umat Islam, ya, yang dikatakan ummati, tidak akan berpecah umatku, ya. Jadi daripada panduan umatku yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diberikan penjelasan oleh para ulama, siapakah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Islam itu, maka tergolong di dalamnya kita faham sesiapa sahaja yang memperakui keislaman dengan mengucap la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan memperakui apa yang disebut oleh Al-Baghdadi ini tadi, dan mereka ni solat menghadap ke kiblat, maka itu dianggap sebagai umat Islam. Oleh yang demikian, tuan-tuan rahmakumullah, kita tidak boleh sewenang-wenangnya, ya, tidak boleh sewenang-wenangnya mengecap, ya, ataupun melabelkan seseorang itu sebagai kafir, ya, ikut suka kita, ya. Kalaupun dia melakukan dosa-dosa besar, maka ia tidak dianggap sebagai kafir. Mereka dianggap hanya sebagai murtakib kabirah, orang yang melakukan dosa besar. Mereka tidak keluar daripada Islam, ya. Mereka walaupun contoh Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, ya, mereka ini kita tidak boleh anggap sebagai kafir ataupun terkeluar daripada Islam selama mana, ya, mereka mengucap syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan mereka sebagai ahli kiblat sembahyang menghadap ke Kaabah, walaupun, ya, ada perkara-perkara yang dianggap sebagai kegelinciran kefahaman dan juga akidah yang tidak berkaitan dengan perkara-perkara asas, mereka tetap dianggap sebagai umat Islam. Cumanya sama ada mereka ini tergolong dalam firqah najiyah ataupun tidak. Itu yang kita nak bincangkan, ya. Jadi kalau menurut kata Syekh pengarang ini, ya, dia kata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan bahawa umat Islam akan terpecah kepada 73 puak, satu puak saja yang mengatakan firqah najiyah, kelompok yang selamat, maka 72 tu dia menyenaraikan, ya, kelompok yang besar kepada 7 kelompok, ya, 7 kelompok. Maknanya 7 kelompok yang terkeluar, 77 kelompok, ya, yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, iaitulah firqah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najariyah, Jabariyah, Musyabihah. Apa bendanya ni kan? Ya.
Itulah sebab duduk di bandar universiti, saya cerita sikit lah, cerita universiti punya cerita. Tak apa kan, tak payah hafal pun, tak apa kan, kita nak tahu maknanya secara umum saja. Jadi 7 kelompok tu, ya, ada setengah ulama' dia pecah kan. Dia kata Syiah ada 22, Khawarij ada 20, ya, Mu'tazilah ada 20, ya, Murji'ah 5, Najariyah 3, Jabariyah 1, Musyabihah 1. Maka dia total jadi 72. Ya, jadi satu kelompok saja yang selamat, iaitulah ahli sunnah wal jamaah, ataupun Rasulullah sebut wal jamaah tadi, ya, orang yang mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dianggap sebagai kelompok yang selamat. Yang tak selamat 72, dikira macam tu. Tetapi realiti yang kita lihat, ya, kalau umat Islam zaman Al-Baghdadi, sebagaimana yang dia hitung, dia kata memang ada 72 puak tu. Al-Imam Baghdadi dia kira-kira, oh, Syiah ada kelompok ni ada 22, kumpulan ni 22, dia kira-kira okey 72, tepat sebagaimana yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setengah para ulama dia menganggap, ya, tidak menganggap begitu. Sebab dia kata kelompok yang terpecah ni daripada kalangan umat Islam ni, kalau nak dihitung, malah sekarang ni lebih lagi daripada 72. Habis tu macam mana kita nak seragamkan dengan 72? Maka dengan sebab itu, ya, para ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan 72 tu bukan dari segi angka, ya, bukan dari segi angka. Yang dimaksudkan 72 tu menunjukkan banyak, ya, banyak. Macam kita jugalah, kalau orang tanya kan, ramai korang datang ceramah, oi ramai, berjuta. Dari segi ucapan lah, berjuta, ramai. Kan? Kalau orang Arab, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, di Mesir umpamanya, kalau dia maki orang, dia kata terus sitin dahiyah. Ustaz Izzuddin dia tahulah, ya? Terus sitin dahiyah maknanya dia mampus lah. Sitin 60, ya, 60. Kita ada 6 jahanam, dia kata dema ada 60 jahanam. Macam itulah lebih kurang. Adakah 60 tu masukkan 60? Tak. Yang dimasukkan 60 tu ialah banyak. Jadi setengah para ulama, mereka tidak menghitung 72 kelompok, ya, yang berpecah daripada umat Islam tu sebagai dari segi bilangan kelompok, tetapi menunjukkan banyak, ramai, ya. Tambah sekarang dengan liberalnya, dengan apa nama, ya, pluralismenya, ya, macam-macam lagi. Jadi bukan hanya, kalau nak kira bukan 72 lagi dah, ya, banyak lagi. Jadi kita boleh mengambil faham daripada apa yang disebutkan oleh segelintir ulama, yang dimaksudkan dengan 72 tu adalah bilangan yang banyak. Jadi ini menunjukkan bahawa umat Islam, ya, terdedah dengan perpecahan, dan ini dia perakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu baginda menyebut supaya kita berpegang teguh, ya, berpegang teguh dengan kelompok yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ini disebut oleh baginda, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Nabi kata, bagi pesan kepada sahabatnya, dia kata apa? Sesiapa yang akan hidup, yang hidup daripada kalangan kamu selepas aku, kamu akan melihat ikhtilafan katsira, ya, perpecahan yang banyak. Daripada selepas kepada wafatan Rasulullah sehingga hari ini akan berlaku perpecahan dalam kalangan umat Islam. Apa pesan Rasulullah, ya, apabila kita melihat perpecahan ni, ya, di dua negara Arabnya, ya, di Timur Tengah dan seluruh negara umat Islam berlaku perpecahan. Di Malaysia jangan cerita lagi lah, ya.
Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, kata Rasulullah. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan juga sunnah para khalifah yang menerima petunjuk, ya, khalifah yang 4 ataupun yang 5 tu. Tamassaku biha, hendaklah kamu pegang teguh dengannya. Wa addu 'alaiha bin nawajis, hendaklah kamu gigit, ya, sunnahku ini dengan geraham. Maknanya gigit dengan geraham ni gigit yang kuat lah, nak menunjukkan mana berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terutama sekali pada zaman yang ini, kadang-kadang kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dengan fake newsnya, ya, dengan orang ni kata opini, ustaz ni kata opini, syekh ni kata opini, mana satu yang nak pegang? Maka kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin, hendaklah kamu pegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah, ya, golongan khalifah yang telah diperakui oleh baginda sebagai mendapat petunjuk, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, ya, Uthman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum. Baik, tuan-tuan rahimakumullah, ya, kita telah pun menyentuh siapakah yang dimaksudkan dengan umat Islam, ya. Siapakah yang dimaksudkan dengan 72 kelompok yang dimaksudkan oleh baginda, ya. Dan kita semua itu berpandukan kepada hadis Rasulullah yang membenarkan bahawa akan berlaku perpecahan, ya. Seterusnya insya-Allah, ya, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan masuk satu persatu, bermula dengan kelompok Syiah. Apakah yang dimaksudkan dengan Syiah? Bilakah kelompok ini muncul, ya? Siapakah yang mempelopori kelompok Syiah ini, ya? Yang dikaitkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, dan juga ahli keluarganya ataupun ahli bait Rasulullah itu, adakah benar mereka ini digelar ataupun dianggap sebagai golongan Syiah? Dan apakah pegangan, ini yang paling penting dan utama, ya. Kita nak tengok utamanya kronologi lah, sejarah, masa bila dia keluar, masa bila dia muncul. Adakah muncul di zaman Rasulullah sendiri? Setengah menyatakan bahawa, ya, kajian daripada para ulama, golongan Syiah ni dah muncul pada zaman Rasulullah lagi, di penghujung lah. Betul ataupun tidak? Okay. Ada yang mengatakan lepas pada itu baru muncul, ya, mereka yang menyokong Sayyidina Ali dan menganggap Sayyidina Ali lah yang berhak untuk menjadi khalifah, bukannya Abu Bakar, bukannya Umar ataupun Uthman, ya. Kemudian kita nak tahu dia punya pegangan-pegangannya. Kenapakah ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa golongan Syiah ni tidak termasuk dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah? Apa sebab? Bukankah mereka ini adalah daripada keluarga ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab mereka kempen, ya, sampai hari ini berkata kami ini mazhab ahli bait, ya, mazhab ahli bait, mazhab keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak takut untuk menerima mazhab ini? Jadi kita kena tahu dia punya pegangan, ya, aliran. Dan kenapa ahli sunnah dan juga Syiah tak boleh bersatu? Sebagaimana disebut oleh salah seorang daripada ulama Syiah sendiri. Dia kata apa? Ahli sunnah dengan Syiah ni umpama dua aliran air, ya, yang jalan seiring tetapi tidak akan bertemu di penghujungnya sehinggalah hari kiamat. Dia kata jalan seiring tetapi tak ada jumpa titik temu, tak boleh jumpa titik temu. Kenapa dia berkata begitu? Dan kenapa hari ini kita menerima juga Syiah sebagai umat tergolong dalam kalangan umat Islam? Jadi tuan-tuan rahmatullah,
perbahasan yang insya-Allah menarik, ya, dan memerlukan kepada waktu yang agak panjang, ya, sebab ia ada kaitan dengan pegangan dan juga akidah kita. Kita tak boleh nak ambil sambil lewat lah, tak payahlah menyusahkan, tak, takut-takut nanti kan ahli keluarga kita pula terjerumus dalam pegangan tersebut. Sebab mereka ni boleh menjadi Syiah secara senyap-senyap. Sedar-sedar ada juga ahli keluarga kita semayang atas batu. Dia ada batu dia tu, disebut sebagai batu Karbala. Kenapa dia semayang atas batu tu? Ada juga perbahasan dia, kan? Kenapa dia menyorok-nyorok, ya? Ataupun disebut sebagai taqiyah, depan kita jadi ahli sunnah, belakang rupanya tidak, kan? Kenapa dia ada pegangan begitu? Itu di antara asas-asas akidah mereka, ya, yang mana wajib bagi mereka ataupun perlu bagi mereka untuk berpegang dengan akidah tersebut. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, saya rasa boleh kot sekadar itu untuk pertemuan yang pertama, ya, dalam membincangkan apa yang disebut sebagai firaq Islamiyah, kelompok ataupun golongan-golongan yang ada di dalam kelompok umat Islam, ya, yang hari ini kita nampak macam sama tetapi sebenarnya berbeza. Dan firaq Islamiyah ini pula, ia tidak ada kaitan dengan, dia tak ada kaitan sangat dengan perbezaan mazhab dari sudut fiqh, macam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ya, Hanafi tu dia tak ada. Dia bukan perbahasan itu. Ini lebih kepada mazhab dari sudut akidah. Mazhab dari sudut fiqh tak jadi masalah. Kita boleh nak jadi Syafi'i ke, kita nak jadi Hambali ke, Hanafi dan sebagainya, tak jadi masalah. Yang kita bincang ini ialah dari sudut mazhab akidah. Itu munculnya Ahlussunnah, munculnya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya. Sebab itu mazhab akidah. Satu ni mazhab fiqh, ya. Jadi mazhab fiqh tak jadi masalah. Yang jadi masalah mazhab dari sudut akidah. Silap gaya boleh menjejaskan akidah kita. Jadi dengan sebab itu penting untuk kita ambil tahu dan juga beri tumpuan, ya, agar kita tidak terpesong daripada ajaran yang sebenar. Baik, jadi tuan-tuan, sekadar itu terima kasih kepada pihak jawatankuasa masjid dan juga tuan-tuan yang memberikan tumpuan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita sama ada di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'na hadza ja'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nastaudi'uka bima 'allamtana bihi fardudhu wa tahajatna ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.